Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Dan kali ini ada satu cerita yang lain daripada yang lain, iaitu cerita yang ketiga. Abang anggap sebagai satu cerita yang special. Nanti Abang akan ceritakan tentangnya. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa. Moga-moga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, dipermudahkan segala urusan kita termasuk urusan beribadah, dan juga dirahmati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada satu benda yang Abang nak ceritakan dekat sini sebelum Abang masuk kepada cerita, iaitu ada komen yang Abang dapat, agak keras sikit komennya, mengatakan dia keliru setiap kali Abang keluarkan video, tajuk lain, cerita lain. Sebenarnya selalunya Abang rakam 3 cerita dalam satu video. Jadi di antara 3 cerita tu, Abang akan pilih satu cerita yang paling Abang rasa sedap untuk dijadikan tajuk utama. Tujuannya adalah untuk menarik, untuk menjadikan sesuatu lebih menarik, lebih seronok untuk ditonton. Itu aja. Jadi mungkin cerita yang menarik itu adalah cerita pertama, kadang-kadang cerita kedua, kadang-kadang cerita yang ketiga, bergantung kepada situasi. Itu je yang Abang nak jelaskan. Jadi jangan keliru-keliru. Mungkin tajuk utamanya adalah tentang, contohnya tentang pokok besar, tapi pokok besar dalam cerita Abang jatuh kepada cerita nombor 3. Cerita nombor 1 dengan nombor 2 pun sedap juga, tapi dijadikan sebagai tajuk kecil. Okey, jom kita teruskan kepada cerita yang pertama. Pada tahun 2007, MB dapat sambung belajar dekat satu institut pengajian tinggi dekat Selangor. 2007. Dia kata dia seronok gila belajar dekat situ sebab dia dapat kursus yang dia suka. Pada masa sama pula, dia ni adalah seorang yang tak berapa nak berani. Jadi asrama pada waktu tu menempatkan 6 orang pelajar dalam satu bilik. Dengan kata lain, ada katil double decker, 3 katil double decker. Jadi bila dah macam tu, MB rasa seronok. Sebabnya dia kata dia tidur tidaklah terlalu kesunyian. Dia kata dekat dalam asrama tu, kebanyakan daripada pelajar-pelajar memang kenal satu sama lain, walaupun asramanya asrama besar, terutama sekali kalau budak-budak baru. Jadi antara cara diorang untuk beramah mesra antara budak-budak baru ialah diorang ada satu permainan, iaitu permainan dengki-mendengki. Pada tahun 2007, waktu tu tak ada lagi WhatsApp, tak ada lagi messenger-messenger yang macam sekarang. Pada waktu tu memang semua pelajar ada handset. Cumanya cara untuk berkomunikasi sama ada telefon, calling ataupun gunakan mesej yang kena cas tu. Jadi dia kata pada waktu tu cara untuk merapatkan hubungan di antara pelajar adalah dengan mendengki pelajar lain. Nasib baik abang tak kena pada tahun tu. Maksudnya waktu abang belajar. Caranya ialah waktu tengah malam pukul 12 ke pukul 1, ada sesetengah pelajar akan hantar mesej-mesej menakutkan kepada pelajar lain. Contohnya macam ni. Dia, orang A hantar kepada orang B, dia hantar, "Kutip kepala aku dekat depan bilik engkau." Contohnya macam tu. Jadi bila member tu baca, memang bulu roma bila dapat mesej-mesej macam tu. Tapi selalunya diorang akan hantar menggunakan nombor yang tidak dikenali. Dengan kata lain, nampaklah sikit misterinya bila kita dapat satu SMS, tiba-tiba tak tahu daripada siapa, tulis dekat situ, "Darah melempah-lempah di depan bilikmu, sila bersihkan." Contoh. Jadi itu menyebabkan hubungan di antara mereka semua rapat. Tapi MB tak jangka satu peristiwa yang berpunca daripada SMS ni menyebabkan dia ingat sampai sekarang. Pada satu malam, MB dapat mesej daripada seseorang yang dia tak kenal. Nombor tu dia tak pernah save, tapi dia yakin nombor tu adalah daripada kawan-kawan dia. Mesej tu berbunyi, "Jangan masuk bilik air pukul 2 nanti."
Waktu tu MB dapat mesej lebih kurang pukul 12.30 malam. Tapi bila dia dapat mesej tu, dia gelak-gelak ajalah. Sebab dia tahu mesej tu adalah mesej untuk dengki-mendengki. Kawan-kawan dia hantar nak buatkan dia rasa takut dan sebersalah nak masuk bilik air pukul 2 pagi nanti. Jadi selepas dapat SMS tu, MB pun tidurlah macam biasa. Tapi pukul 2 pagi nak jadi cerita, tiba-tiba perut MB sakit. Waktu tu dia terbangun, pegang perut dia, memulas lain macam. Sebab malam sebelum tu dia makan kari ayam. Jadi mungkin kari ayam tu menyebabkan perut dia memulas-mulas. Tapi yang jadi tak seronoknya, dia memulas-mulas perut pada pukul jam 2 pagi. Dan dia pun bangunlah nak pergi ke tandas. Nak jadi cerita, tandas adalah terletak bersebelahan daripada bilik dia. Dia tak adalah takut sangat sebab kedudukan tandas dengan bilik tak berapa nak jauh. Pada masa yang sama juga, dalam bilik dia ada lagi 5 orang termasuk dia 6 orang. Jadi apalah nak takut. Jadi dia kata, dia pun turunlah daripada katil, menujulah ke pintu untuk keluar dan masuk ke bilik air pintu sebelah. Dekat aja dia kata. Tapi waktu dia turun daripada katil tu, dia teringat SMS yang dia dapat tadi pada pukul 1 tadi. Jadi dia pun tengoklah balik SMS tu. SMS tu berbunyi, jangan masuk tandas jam 2 pagi. Jadi dia pun anggap, mula-mula dia anggap benda tu macam biasa. Tapi disebabkan dia tengah sakit perut pada pukul 2 pagi, dia rasa meremang juga. Dia kata takut juga sebenarnya. Tapi dibuat-buat berani sebab perut dah sakit sangat. Jadi dia pun keluar daripada bilik, menuju ke bilik air. Bilik air tu nak jadi cerita, dia ada satu aja pintu. Itulah pintu masuk, itulah pintu keluar. Dekat dalam bilik air tu ada lebih kurang 5 biji tandas. 5 buah tandas. 5 bilik tandas. Jadi salah satulah Jadi dia kata, dia pun masuk dalam toilet. Dia ambil tandas yang paling dekat dengan pintu keluar. Sebab dia fikir kalau apa-apa terjadi, dia segera buka pintu, meloncat keluar daripada bilik air. Senang keluarlah dengan kata lain. Jadi dia pun masuk ke dalam bilik air. Dalam tandas yang pertama, dia terus melepaskan hajat sebab dah sakit perut sangat. Disebabkan keadaan malam yang terlalu sunyi, dia buka paip air. Jadi dengarlah air tu keluar daripada paip, memecah kesunyian. Tak adalah seram sangat, dia kata. Kuranglah sikit seramnya. Tapi nak jadi cerita, banyak sangat nak jadi cerita kali ni. Tapi nak jadi cerita, tengah dia sedap-sedap melayan perut yang sakit, tiba-tiba dia dengar ada bunyi air terbuka daripada tandas yang paling hujung sekali. Tapi dia buat tak tahu. Dia kata mungkin ada orang yang ada di tandas hujung. Cuma dia pelik, kalau ada orang di tandas hujung, dia mesti nampak orang melintas depan tandas dia. Dan daripada bawah pintu, kita boleh nampak bayang-bayang orang kalau orang tu masuk melintas. Sebab pintu masuk hanya satu. Jadi dia pelik juga. Tadi dia tak nampak ada orang melintas depan tandas dia. Siapa pula yang tandas hujung tu? Jadi dia diam aja pasang telinga. Lepas air tu dia buka, dia dengar macam benda tu mencebok. Macam air tu dicedok daripada baldi, dicurahkan ke dalam mangkuk tandas. Lepas tu dia dengar bunyi tapak terompah. Sebab dalam bilik air tu memang banyak terompah. Jadi dia dengar tapak terompah dekat tandas yang paling hujung. Kluk-klak, kluk-klak, kluk-klak. Sambil-sambil bunyi air, shoot, bunyi air. Jadi dia pasang je telinga. Dia membatukan diri diam-diam dekat dalam tandas. Jadi dia kata mungkin selepas orang tu habis buat hajat, mencucikan hajat, dia akan keluar daripada tandas dan akan lalu depan pintu dia untuk keluar daripada tandas tandas tu. Maksudnya daripada bilik air tu. Jadi lepas beberapa minit, dia dengar orang daripada tandas hujung tadi buka pintu bilik air dia, buka pintu tandasnya. Dan dia dengar bunyi terompah, orang berjalan kelekak, kelekuk, menghampiri tandas dia. Dia diam. MB batukan diri, dia tak buat apa-apa. Tapi tiba-tiba ada satu benda pelik terjadi, iaitu
bunyi terompah tu berhenti sebelum sampai ke pintu tandas MB. Dan selepas tu, bunyi terompah tu patah balik ke belakang, ke tandas yang paling hujung, dan tiba-tiba bunyi terompah tu makin lama makin jauh, sayup-sayup kedengaran. Pelik, kata MB. Pintu keluar hanya satu, iaitu dekat dengan tandas dia. Tandas yang berbunyi air itu adalah terletak di tandas paling hujung dan berdekatan dengan dinding paling hujung. Mana mungkin dia boleh menembusi dinding? Tak mungkin, mustahil. Jadi MB faham yang ada dalam bilik air pada waktu itu adalah bukan manusia, tapi ada seseorang daripada alam sebelah, mungkin gunakan tandas, tumpang tandas orang cakap. Jadi selepas bunyi terompah tu menjauh sampai hilang bunyi terompah, barulah MB berani untuk membersihkan diri dan terus dia keluar daripada tandas masuk ke dalam bilik. MB kata dia tak nampak apa-apa, tapi dia cuma dengar bunyi air, bunyi pintu tandas terbuka dan juga bunyi terompah. Dan selepas tu, esok paginya, dia cerita dengan kawan-kawannya. Masalahnya, tak ada seorang pun kawan-kawan dia yang pernah alami benda yang sama. Sebab diorang semua tak pernah buang air pada pukul 2 pagi. Cerita yang kedua disampaikan oleh seorang lelaki namanya Nakib, berlaku pada tahun 2014. Cerita dia macam ni, kisah perjalanan dia daripada Kelang ke Perak melalui Tol Sungai Buloh nak ke Bagan Serai. Dia punya kampung dekat Perak iaitu Bagan Serai. Jadi cerita perjalanannya. Walaupun dah banyak kali abang ceritakan tentang perjalanan pada waktu malam, gangguan-gangguan pada waktu malam, tapi kisah yang satu ni ada satu keunikannya. Cerita dia macam ni. Nakib kata pada waktu tu dia nak balik Perak, kampung dia dekat Bagan Serai. Jadi dia bertolak daripada Kelang lebih kurang pukul 9 malam lah pada waktu tu. Dia kata dia keluar daripada Tol Sungai Buloh tepat pukul 9 malam. Dia pun mulakanlah perjalanan. Di sepanjang jalan dia kata dia baca apa-apa yang patut sambil-sambil dia buka radio untuk menghilangkan rasa sunyi dan juga rasa seram. Sebab dia tahu jalan yang dia lalui memang antara jalan yang paling banyak kisah-kisah seram. Tapi dia kata banyak-banyak benda nak elak, tapi tetap juga dia alami peristiwa kali ini. Waktu dia melintasi satu kawasan yang dia sendiri tak ingat kawasan tu, tiba-tiba kereta dia jadi berat. Puaslah dia tekan minyak, tetap juga jadi berat. Pada mula-mula dia berfikiran positif, mungkin tayar dia bocor. Dia ingat dia nak berhenti tepi jalan nak cek kalau ada tayar dia yang bocor. Tapi pada masa yang sama dia teringat cerita-cerita yang orang sampaikan. Kalau ada orang lain yang menumpang, matilah dia kata kalau tiba-tiba ternampak benda Allah tu. Jadi dia kata dia ambil keputusan tak nak berhenti. Berat pun beratlah, kalau tayar bocor pun bocorlah, lantaklah dia kata. Yang penting dia tekan minyak, dia nak sampai ke Bagan Serai sebelum waktu subuh. Perjalanan diteruskan dalam keadaan kereta hanya boleh pergi 80 km sejam walaupun dah tekan minyak macam nak gila. Dah melekat pedal minyak tu dengan bawah kereta tu, memang dah habis tekan. Tapi dia rasa beratnya tak berkurang. Walaupun puaslah dia baca Ayatul Kursi, baca 3 kul, baca Al-Fatihah, selawat Nabi, tapi tetap juga berat kereta je tak berkurang. Sampai dekat satu selekoh di dalam perjalanan tu, tiba-tiba lori kat belakang dia nyalakan lampu, naikkan lampu. Waktu tu dia kata dia tahu lori tu seolah-olah nak beritahu sesuatu. Tapi kalaulah kita, apa yang kita boleh buat? Takkanlah nak berhenti tepi jalan, lepas tu keluar daripada kereta, lepas tu jenguk-jenguk atas kereta. Takkanlah kan? Memang tak beranilah. Jadi Nakib biarkan lori tu naikkan lampu. Tapi agaknya lori belakang tu sakit hati. Aku dah naikkan lampu, orang ni tetap juga tak bergerak, tak buat apa-apa tindakan. Lori tu tambah lagi satu action. Dia pergi hornnya kereta,
Nakib dah sampai, nakib sendiri terkejut. Lori belakang hon. Kalau lori hon bukannya calang-calang bunyi. Bunyi dia memang kuat gila, memecah kesunyian malam lah kan. Jadi banyak kali lori tu hon, ten ten ten. Jadi nakib buat bodoh je, sebab nakib kata dia tak berani nak berhenti turun dan tengok, tak berani langsung, dia kata dia tak ada kekuatan tu. Jadi bila dah naik lampu tak boleh, horn pun tak boleh, jadi lori ni pun ambil satu lagi tindakan yang drastik gila-gila, iaitu dia pergi potong kereta nakib sampai dekat selisih. Maksudnya dia potong kereta nakib sampai dekat sebelah kereta nakib. Lori tu buat, dia bercakap tapi tak dengar sangat keadaan waktu tu, memang bunyi enjin dah terlalu kuat. Jadi pemandu lori tu buatlah macam tanda lah, macam gitu agaknya, atas tu, atas kereta macam tu lah lebih kurang. Dia buatlah isyarat-isyarat. Tapi nakib mula-mula tengok juga ke arah pemandu lori tu, tapi bila pemandu lori tu buat gaya ala-ala makhluk alam sebelah macam tu, dia tahulah sebenarnya apa yang dimaksud dengan pemandu lori. Jadi dia ambil keputusan buat bodoh je. Dan bila pemandu lori tu tengok nakib buat bodoh je dengan dia punya aksi tu, jadi pemandu lori pun berfikir, lantak engkau lah, aku dah bagi kau amaran, kau tak nak dengar. Jadi pemandu lori pun terus potong dia dan terus luncur melaju ke depan. Bayangkan lori boleh potong, lori trailer pula tu. Dengan kata lain, kereta nakib ni betul-betul perlahan. Jadi nakib teruskan perjalanan walaupun kereta dia memang slow gila pada waktu tu. Dia kata hanya yang dia mampu buat adalah baca ayatul kursi, baca selawat Nabi. Dengan kata lain, dia berharap benda tu tak menjenguk dekat tepi tingkap dia. Puas lalu tutup tingkap, diam je dalam kereta tu sambil temani bunyi radio. Bila sampai dekat Bagan Serai lebih kurang pukul 3 pagi. Dia pelik pada waktu tu, patutnya dekat Bagan Serai pada malam, tak kisahlah malam apa, walaupun pekan kecil, tapi selalunya memang banyak kereta. Tapi tak tahulah pada malam tu memang langsung tak ada kereta. Jadi tapi bersyukur jugalah, kata nakib, dia dah sampai dekat kampung dia dekat Bagan Serai. Jadi dia pun teruslah menuju ke rumah mak ayah dia, rumah kampung. Dalam perjalanan menuju ke rumah mak ayah dia ni, pada waktu di kereta masih lagi berat tiba-tiba daripada jauh dia nampak macam orang teracah-acah nak melintas jalan. Nak melintas jalan. Dia nampak daripada jauh. Tapi dia cubalah untuk memperlahankan kereta dia. Bila sampai dekat tempat kejadian, dia memang nampak orang macam nak melintas. Tapi dia tahu itu bukan orang. Sebabnya itu kawasan yang tak ada orang. Dan pula orang tu dalam keadaan yang samar-samar, kabur-kabur. Jadi dia yakin itu bukan orang, mungkin orang alam sebelah yang nak melintas. Jadi dia terus sampai dekat rumah kampung dia. Tapi dia tahu kereta dia ada yang tumpang. Jadi dia tak terus-terus masuk dalam rumah, kata nakib. Dia duduk dekat dalam kereta sambil dikuatkan bacaan dia. Al-Fatihah dikuatkan, selawat Nabi dikuatkan. Sebab dia kata waktu tu dia dah ada sedikit kekuatan. Depan rumah mak ayah, takutnya kurang lah kan. Apa-apa yang terjadi, dia boleh keluar pada kereta, lari masuk dalam rumah. Jadi dia tunggu dekat depan kereta. Dekat dalam kereta, dia tunggu, ambil masa sikit. Bila dia dah kumpul segala kekuatan, dia buka pintu kereta. Lepas tu dia berlari keluar daripada kereta. Sambil dia berlari, ni yang uniknya cerita kat sini. Sambil berlari dia keluar daripada kereta tu, dia sempat pandang belakang. Memang dia nampak ada sesuatu benda yang besar, benda yang makcik Rockers duduk dekat atas kereta dia. Dia nampak sekali imbas. Dan dia lari kuat-kuat masuk dekat dalam rumah. Pada waktu tu dia terlupa yang pintu rumah tu berkunci, walaupun pintu papan. Tapi waktu dia memang fikir nak terajang je pintu tu, tiba-tiba bapak dia buka pintu. Zop, terus dia masuk dekat dalam rumah. Bapak dia zop, terus tutup pintu. Dengan kata lain, itu adalah bantuan yang Allah Ta'ala nak bagi. Jadi dia tanya dengan bapak dia, macam mana tahu dia balik. Rupanya bapak dia pada waktu tu tengah buat solat-solat malam. Jadi dengar kereta anaknya balik, teruslah dia buka pintu. Dan waktu dia buka pintu, anak dia pun terus terbang masuk dalam rumah. Dia pun teruslah tutup pintu. Sebab dia yakin anak dia selalunya masuk dalam keadaan yang sopan santun. Tapi kalau dalam keadaan terbang, mestilah ada sesuatu yang bukan-bukan.
Dia pun tutup pintu. Okey, dia kata masuk tidur. Kalau belum solat dulu, bapa dia cakap. Jadi dungdang malam tu tidur tak ada apa-apa. Bila besok paginya, diorang berborak lah satu family. Dia tanya dengan bapa dia, malam tadi ada dia nampak orang nak melintas dekat tepi jalan. Bapa dia cakap 2 hari sebelum tu ada berlaku kemalangan dekat situ, dan ramai juga orang yang nampak ada orang melintas dekat tapak kemalangan tu. Jadi dia pun cerita kat bapa dia yang kereta dia berat sepanjang perjalanan. Bapa dia cakap, walaupun bapa tak nampak, tapi bapa tahu sebab cara kau masuk dalam rumah terbang, bukan berjalan. Jadi dengan kata lain, bapa dia pun tak nak tengok, tutup. Tapi Nakib kata, walaupun dia nampak sekali imbas, tapi dia yakin yang ada dekat atas kereta dia tu bukan manusia. Cerita yang ketiga disampaikan oleh Anissa. Terima kasih Anissa bagi cerita yang tadi pun. Terima kasih jugalah. Baru nak buat cerita terima kasih kan. Berlaku pada tahun 2017 dekat satu pasaraya dekat Skudai. Anissa cakap pada waktu ni dia belajar dekat UTM Skudai. Jadi dia kata dekat UTM tu banyak dia buat aktiviti-aktiviti untuk pelajar, di antara pelajar dengan pensyarah atau di kalangan pelajar-pelajar sendiri. Banyak aktiviti-aktiviti sukan. Di antara banyak sukan, ada satu sukan yang Anissa memang suka, iaitu bowling. Dia selalulah masuk pertandingan bowling, dia kata, dan kebanyakan pertandingan bowling tu dibuat di pasaraya di sekitar Johor Bahru. Tapi ada satu pertandingan bowling yang dibuat dekat pasaraya di Skudai. Skudai, betul apa cakap? Dekat Skudai dia tak nak masuk sebab dia kata dia tahu dekat kawasan dekat pasaraya tu dia punya bowling agak misteri. Nak pergi masuk dekat pasaraya tu pun Anissa rasa macam was-was sebab pasaraya tu walaupun masih lagi ada wujud hidup lagi, tapi keadaan suasananya memang seram. Dengan dia punya catnya yang dah luntur, dengan dia punya lampu yang terkelip-kelip macam tak nak menyala. Tapi bila pihak kolej dia buat pertandingan bowling dekat situ, awal-awal dia tarik diri, dia kata dia tak nak main. Ditambah pula pertandingan bowling tu diadakan waktu petang, menganjur ke malam. Lagilah dia tak nak pergi, dia kata. Tapi kawan-kawan dia pula sibuk masuk pertandingan bowling tu. Jadi kawan-kawan dia pujuklah Anissa, aku selalu datang tengok kau bertanding. Kali ni aku masuk, kau datanglah. Kurang-kurang jadi sorak-sorak. Apa tu, anak gadis sorak-sorak tu kan, apa ni, pom-pom girl. Jadi pom-pom girl. Jadi bila dengar hasrat macam tu, Anissa pun tak boleh nak tolak. Dia kata bila dah kawan-kawan dia pujuk untuk jadi pom-pom girl, nak tak nak dia pun setujulah sebab kawan-kawan baik kan. Walaupun dia kata berat hati dia nak masuk dalam pasaraya tu sebab dia dengar macam-macam cerita tentang pasaraya tu. Jadi sampailah hari pertandingan, Anissa datang lambat sikit ke pertandingan. Lebih kurang dia sampai dekat pasaraya tu pukul 6 petang. Okey, ceritanya. Bila dia sampai dekat depan pasaraya tu, dia teruslah tanya dekat Pak Gad mana lapangan bowling tu. Jadi Pak Gad beritahu bowling tu berada dekat tingkat 6. Jadi kalau nak ke tingkat 6, dia perlu gunakan lift. Jadi Anissa pun pergilah dekat lift, dia tekanlah tombol lift tu. Lepas tu pintu lift terbuka, dia masuk dekat dalam lift dan pintu lift tertutup. Lepas tu dia tekanlah butang 6, tingkat 6. Tekan-tekan tak boleh, tekan-tekan tak boleh. Dia pelik. Jadi dia ambil keputusan untuk tekan butang tingkat 5. Dengan kata lain, bila dia sampai tingkat 5, dia keluar daripada lift, dia akan ambil tangga naik ke tingkat 6. Kurang-kurang dia kata dia bolehlah bersenam-senam sikit, kurang-kurangkan lemak-lemak dalam badan. Jadi pintu lift pun tertutup. Lift pun naik sampailah kat tingkat 5. Bila sampai kat tingkat 5, lift terbuka. Bila lift terbuka, Anissa keluar, dan bila dia keluar pada lift dan pintu lift tertutup, Anissa nampak dekat depan dia ada satu pintu kecemasan. Jadi dia pun nak keluar daripada pintu kecemasan tu untuk pergi ke kawasan tangga untuk naik ke tingkat 6. Tapi dia cuba tolak pintu kecemasan tu. Pintu kecemasan tu terkunci daripada luar. Puas dia goyang, gegak, tak boleh juga pintu tu terbuka. Jadi Anissa ambil keputusan untuk pergi semula ke lift, ambil lift turun balik tingkat atau tingkat 3 atau tingkat 4, naik tangga ke tingkat 6. Itu cadangan dia.
Tapi yang paling tak seronoknya ialah bila dia tekan butang lift untuk pintu lift terbuka, pintu lift tu tak terbuka sebab butang lift tu rosak. Tekan-tekan tak boleh, tekan-tekan tak boleh. Waktu tu Anissa dah cuak. Alamak, dengan kata lain, dia dah terkurung dekat tingkat 5. Pintu kecemasan tak boleh buka, pintu lift pun tak nak terbuka, tombol lift pula rosak. Waktu tu dia kata, pada tahun tu dia kata dia masih lagi pakai telefon kredit. Kredit pula tinggal sikit. Dia kata tinggal RM1 2 je. Tak apalah, dia kata dia kuatkan semangat. Dia buat-buat bodoh je. Dia buat-buat tak tahu je. Dia pergi cari nombor telefon security. Cik baik ada. Dia pun dial lah nombor telefon security. Pun dia telefonlah security. Bila dia telefon security, macam biasa, security tu cakap, ini bukan bahagian kami sambungkan ke talian lain. Sakit hati. Kredit tinggal sikit ni, kredit tinggal sikit. Jadi dia pun rasa macam Allahu Akbar, macam mana pula ini, janganlah tiba-tiba kredit habis. Tapi Alhamdulillah kredit tak habis. Dan talian telefon dia disambungkan ke kawasan, entahlah ke departmen mana pun abang tak pasti. Jadi orang departmen tu cakap, okey, nanti kami akan hantar orang, dia akan jemput awak. Anissa pun lega lah. Jadi dia letaklah telefon. Dia pun nyanyi-nyanyi untuk membuatkan dia punya perasaan taklah terlalu takut sangat sebab terkurung dekat kawasan yang memang dia rasa sangat menyeramkan. Dah lah dekat situ lampunya satu. Lepas tu pintu lift tak boleh terbuka, pintu kecemasan pun tak boleh terbuka. Tiba-tiba dia dengar sayup-sayup bunyi orang ketawa. Dan orang yang ketawa tu adalah perempuan. Mula-mula dia ingat ada orang nak prank dia. Jadi dia rasa dalam hati, agak-agaklah nak prank aku pada waktu ni, aku dah cuak ni. Tapi dia terfikir, mana datangnya bunyi suara tu? Dia cuba cari punca suara tu. Tapi dia tak tahu daripada mana datang suara tu. Dan suara tu terus gelak-gelak, tergelak-gelak, tergelak-gelak. Boleh bayangkan keadaan tu. Dan dia waktu tu terlalu takut. Waktu tu dia rasa dia kecut perut, kaki dia lembik. Dia cuba ingat surah-surah yang dia boleh baca. Makin dia baca surah, makin kalang kabut surah-surah yang dia baca, makin kuat benda tu tergelak. Benda tu dia kata dalam dinding, seolah-olah dalam dinding. Dia tak tahu sama ada datang daripada pintu kecemasan ataupun datang daripada lift. Dia tak tahu, tapi dia tahu ada orang gelakkan dia. Dan orang tu adalah perempuan. Pada waktu tu dia teringat dia perlu buat telefon semula security. Dengan kredit yang ada, dia cuba dial. Waktu tu dia telefon, dia menjerit terus sampaikan akak yang angkat telefon tu terkejut. Dek, kau kenapa dek? Dia kata, kak tolong kak, saya terkurung dekat tingkat 5, kak tolong kak, ada orang nak cekik saya tak nak kena cekik kak. Agaknya macam tu lah kan. Dah meronta-ronta sampai akak tu cakap, okey dek, akak akan hantarkan orang. Waktu tu dia kata dia dah ketakutan. Dan tu juga kredit dia habis. Cik baik dia sempat telefon akak tu. Jadi dia tunggu pada waktu tu. Tunggu 20 minit. Barulah pintu lift terbuka. Bila pintu lift terbuka, terus automatik bunyi orang gelak tu hilang. Dia masuk dekat dalam lift. Bila pintu lift tertutup, dia terus tekan tingkat 1. Waktu tu dia kata, ya Allah Tuhanku, tolonglah lift ni bergerak sampai tingkat 1. Dia dah terlalu takut sangat. Bila lift tu terbuka pintu betul-betul dekat tingkat 1, depan lift tu ada seorang lelaki. Dan lelaki tu tanya, ni ke adik yang terkurung dekat tingkat 5? Waktu tu dia kata dia dah terlalu takut dan dia cuba tahan untuk tak menangis. Dia jawab, ya, saya yang terkurung. Jadi pihak security tu terus bagi tahu dia punya office yang budak tu selamat. Anissa terus keluar daripada bangunan tu. Dia cuba tenangkan diri. Takkan dia nak balik, pada waktu tu dah macam meremang-remang gelap. Jadi dia kata dia ada satu je tindakan, dia tetap akan bagi sokongan pada kawan dia untuk perlawanan bowling. Dia gunakan tangga naik daripada tingkat ground floor sampai ke tingkat 6 sambil berlari, sambil menangis. Sampai ke atas, kawan-kawan dia pelik kenapa dia menangis. Tapi dia tak boleh nak cerita, dia tak nak menghuru-harakan keadaan kawan-kawan ni yang tengah melalui proses
permainan perlawanan bowling tadi. Jadi dia kata nanti dia cerita, tapi kawan-kawan simpatilah dengan keadaan dia. Dan selepas dia bertenang lebih kurang 10 minit, tiba-tiba salah seorang daripada kawan dia dapat telefon. Rupanya ada kawan dia yang lain tersekat dekat tingkat 4 pun tengah melalak-lalak seolah-olah kena dengki dengan suara yang sama. Dia kata itu adalah pengalaman yang paling teruk, dia kata, kena dekat Pasaraya, dekat Skudai, Johor. Terima kasih sangat-sangat dah menonton cerita yang abang sampaikan. Ada 3 cerita hari ini, tapi abang suka cerita yang ketiga sebab inilah cerita kali pertama abang cerita tentang lift. Abang dapat daripada Anissa. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih juga dah yang membeli baju yang abang jual, dua-dua baju yang abang jual. Sambal lara yang jualannya Alhamdulillah, komen semua cakap pedas-pedas. Walaupun abang pun pelik, tahan pula orang dengan sambal yang pedas. Abang ni sambal ikan bilis pun huru-hara. Walaupun abang jual sambal. Dan terima kasih juga dah membeli perapan sate. Ramai juga yang berharap abang tambah stok untuk perapan, tapi abang minta maaf sangat-sangat. Adik abang yang uruskan jualan perapan tu, dia tak mampu untuk keluarkan lebih daripada 70-60 bungkus sebab dia memerlukan proses yang agak panjang dan agak susah. Dan kalau ada penambahan stok, abang beritahu. Dan kalau tak silap abang, minggu depan akan ada penambahan stok, lebih kurang hari Ahad lah, macam tu agaknya lebih kurang. Abang pun tak pasti, nanti abang beritahu kemudian. Jualannya tak banyak, sikit-sikit, 60 bungkus, 50 bungkus. Jadi abang minta maaf sangat-sangat tak boleh jual banyak. Tapi feedback yang abang dapat daripada Shopee, Alhamdulillah, semuanya sama lidah dengan abang, sedap. Jadi perapan sate dan juga sambal lara tu. Terima kasih sangat-sangat. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.